Salam sejahtera, barisan juri yang arif lagi bijaksana, barisan pendengar lagi budiman, dan rakan-rakan pidato sekalian. Saya, Muhammad Fikri Hakim Zulkifli, seorang murid dari kelas 4 Imtisal, Sekolah Menengah Islam Hidayah. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia saya hulurkan buat pendengar pembuka tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan dan Pengerusi Majlis, barisan penhakim arif lagi bijaksana yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detik jamnya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin-hadirat yang saya hormati. Jauh si pedagang pergi berlayar, singgah di Melaka menjual sutera. Kelapa sawit pengeluar terbesar, tunggak utama kemajuan negara. Hadirin sekalian, berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan pidato saya yang bertajuk Hargai Hasil Kelapa Sawit Negara Kita, Malaysia. Penanaman sawit bermula secara besar-besaran di Malaysia pada tahun 1960-an. Ini diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia sebagai skim untuk membasmi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup dalam kalangan penduduk luar bandar. Usaha berbudi kepada tanah ini menjadikan tanaman sawit tumbuh dan berkembang di ladang yang terdapat di seluruh negara, dari Perlis hingga Sabah. Pokok sawit yang sihat dapat menghasilkan kira-kira 26 buah tandan segar setiap tahun. Menurut sejarah, pertama kali kelapa sawit dibawa ke Malaysia pada tahun 1917 dari Afrika. Ladang berskala komersial pertama di Malaysia telah ditubuhkan di Tanamaran Estate di Selangor. Malaysia sebagai pengeluar kedua terbesar minyak sawit dan pengeksport utama telah menanam di 43 buah negara di seluruh dunia dan digunakan lebih 100 negara. Banyak makanan yang kita makan dibuat dengan minyak sawit. Mi segera, formula bayi, campuran kek, krepek kentang, keropok dan makanan ringan yang lain. Minyak sawit diiktiraf sebagai memainkan peranan dalam diet seimbang yang sihat. Kira-kira 90% minyak sawit digunakan dalam aplikasi makanan dan barang pengguna. Selesai bicara tentang sejarah, kini mari kita sama-sama semak tentang industri minyak sawit di Malaysia yang secara langsung menggaji lebih 570,000 orang dan menyumbang sebanyak 21.09 American billion dollar kepada ekspor Malaysia. Lebih 39% ladang kelapa sawit dimiliki oleh pemilik tanah kecil. Syarikat peranan besar dan kecil terdiri daripada beberapa ratus hektar kepada lebih dari 100,000 hektar. Jumlah ladang yang luas ini telah menyumbang kepada rakyat Malaysia dengan menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, juga pekerja asing, malah tawaran kerja dalam sektor perindustrian berasaskan kelapa sawit juga meningkat. Keadaan ini umpama di mana ada gula, di situ ada semut, sekaligus membantu meningkatkan ekonomi negara secara terancang. Hadirin hadirat yang saya kasihi, berdasarkan sumbangan sektor asas sawit ini, secara peribadi saya berpendapat bahawa kerajaan harus menghentikan penebangan pokok kelapa sawit untuk melaksanakan projek perumahan dan lebuh raya secara berleluasa. Hakikatnya, Malaysia merupakan pengekspor utama minyak sawit dalam tempoh yang agak lama di peringkat ASEAN. Tetapi kebelakangan ini, Indonesia telah menduduki tempat yang pertama. Apakah yang berlaku kepada industri minyak sawit kita? Kita perlu berhenti membersihkan ladang kelapa sawit untuk membina rumah, kilang dan lebuh raya. Kita perlu tanam semula pokok-pokok kelapa sawit supaya dapat mengeluarkan lebih banyaklah hasil tandan yang berkualiti. Kita perlu menanam lebih banyak pokok kelapa sawit untuk hasil yang lebih lumayan dan konsisten agar terus membantu ekonomi negara yang semakin kukuh. Pihak MARDI dan MPOB
juga harus bekerjasama umpama aur dengan tebing dalam usaha menjalankan R&D dengan izin, seterus menjayakan promosi bersama penggunaan minyak sawit di Malaysia mahupun di luar negara. Kita boleh mengadakan ekspo pertanian secara meluas untuk mempromosikan minyak sawit kita di dalam dan di luar negara. Kedutaan Malaysia kita di luar negara mesti terlibat secara aktif ini bagi membantu MPOB. Kita juga perlu meningkatkan penyelidikan dalam faedah minyak sawit. Dengan cara ini, lebih ramai yang orang akan mahu menggunakan minyak sawit dan produknya, baik di Malaysia mahupun di luar negara. Sesungguhnya, kita meyakini minyak sawit sebagai satu produk alternatif yang lebih sihat. Dalam penghasilan produk makanan berasaskan lemak pepejal seperti margarin, minyak cecair akan dihidrogenkan sebagainya untuk menjadikannya lebih pepejal sekaligus meningkatkan kestabilan oksidatifnya. Selain itu, kandungan minyak sawit yang strategi mempunyai lemak pepejal minyak pepejal semula jadi dan tidak memerlukan penghidrogenan separa. Produk makanan kita bebas daripada lemak trans yang berbahaya, sebagaimana orang bijak pandai mengingatkan, tak tumbuh, tak melatah, tak sungguh orang tak kata. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu wara-warakan kepada orang ramai bahawa minyak sawit menjamin kesihatan mereka. Sudah terang lagi disuluh bahawa minyak sawit terbukti alternatifnya yang lebih sihat. Hadirin yang dihormati, antara pelbagai sumber lemak, minyak sawit sememangnya menjadi pilihan utama restoran dan pengeluar makanan kerana kepelbagaian aplikasinya. Untuk mengatasi pelbagai salah tanggapan mengenai minyak sawit, Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komuniti melalui Majlis Minyak Sawit Malaysia iaitu MPOC telah melancarkan kempen minyak sawit Malaysia penuh kebaikan iaitu Malaysia Palm Oil of Goodness, Palm Oil Full of Goodness pada Januari tahun ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita semua harus menyokong kempen ini dan membantu mewujudkan lebih banyak kesedaran tentang faedah minyak sawit dan bersama-sama menjayakan kempen Hargai Minyak Sawit kita secara berterusan. Selesai sudah pidato berbicara. Perkara baik jadi pedoman. Andai kata terlanjur kata, salah silap harap dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.